Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini adalah berita throwback yang pernah berlaku di dalam Bersatu. Berita ini daripada Malaysia Kini bertarikh 27 September 2018. Bersatu bubar semua bahagian Negeri Sembilan, kata Muhyiddin Yassin. Berita penuh. Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini, iaitu pada tarikh laporan ini dinyatakan pada 28 September 2018 yang dikemas kini, telah mengumumkan semua bahagian Bersatu di Negeri Sembilan dan dua bahagian di Selangor, iaitu di Ampang dan Subang, dibubarkan kerana mempunyai banyak masalah. Katanya, kita guna pakai keputusan bubar Bersatu yang telah tertubuh awal untuk Negeri Sembilan kerana kita ada banyak masalah, katanya. Tambahnya lagi dalam kenyataan itu, jadi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS telah memberikan nasihat untuk membubarkan dan melantik semula pimpinan di peringkat negeri, kata Muhyiddin selaku Presiden parti itu pada satu sidang media di Ibu Pejabat Bersatu pada hari ini. Muhyiddin yang juga adalah Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab terhadap Jabatan Pendaftaran Pertubuhan berkata, Tan Sri Rahisatim akan mengetuai penubuhan baru Bersatu di Negeri Sembilan. Ketika ditanya apa masalah yang dihadapi Bersatu kawasan itu, Muhyiddin hanya berkata, kita ada banyak masalah sejak awal kita lantik bahagian. Mereka buat banyak perkara bertentangan dengan perlembagaan parti. Mereka buat laporan polis, sidang media yang nak jatuhkan parti. Saya tak pasti sama ada mereka masih ingat lagi, katanya. Tambahnya lagi, jadi saya tak nak ulas panjang, tapi sebab Majlis Tertinggi dah buat keputusan hari ini, iaitu seluruh bahagian di Negeri Sembilan dibubarkan, katanya. Rais dilantik sebagai Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sembilan dan diberi tanggungjawab untuk merombak dan menstruktur semula badan kepimpinan parti itu pada peringkat akar umbi pada hari Selasa minggu lalu. Ahli Parlimen Kuala Pilah, Edin Sazli Syed yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia pula dilantik sebagai timbalannya. Menurut Muhyiddin, mesyuarat hari ini turut memutuskan Ahli Bersatu Negeri Sembilan Datuk Nasaruddin Mahamud dipecat. Ketika ditanya sebab pemecatan itu mempunyai kaitan dengan pembubaran bahagian-bahagian Bersatu di Negeri Sembilan, Muhyiddin berkata ia kes yang berasingan. Sementara itu, katanya, bahagian Ampang dan Subang pula akan diselaraskan oleh Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid Asari. Katanya, di Ampang macam-macam perkara yang kita suruh buat, tapi tak ikut dan buat pandai-pandai. Kita buat keputusan untuk dua bahagian ini dan Badan Pimpinan Negeri bawah Datuk Rashid dibubarkan. Lepas tu nanti akan dilantik orang-orang baru dengan pimpinan Datuk Rashid, termasuk sayap-sayap kita, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini daripada Malaysia Kini Throwback bertarikh 28 September 2018 bertajuk Bersatu bubar semua bahagian Negeri Sembilan, kata Muhyiddin Yassin. 28 September 2018 daripada Malaysia Kini. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Padan muka. Padan muka. Padan muka lah. Cakap jangan sembarang cakap. Sebab ada peribahasa berkata begini. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Walaupun penuh dengan semangat, walaupun penuh dengan excitement, walaupun penuh dengan keterujaan, fikir dulu sebelum cakap. Jangan sampai terkena baru nak mengaku salah.
Sebab waktu tu, lepas tu dah rosak nama sendiri, dah rosak nama orang yang terlajak dikatakan itu. Akhirnya Istana Negara membuat laporan polis terhadap Cikgu Bard. Cikgu Bard ini dah banyak kontroversi sekarang. Tapi paling terbaru ini yang paling padu lah. Sampai Istana Negara sendiri belum pernah ni. Jarang-jarang berlaku Jarang-jarang berlaku di dalam politik Malaysia. Tiba-tiba Istana Negara sendiri membuat laporan polis terhadap Cikgu Bard. Ini jarang berlaku, tapi betul-betul berlaku. Satu laporan polis telah dibuat berhubung kenyataan Cikgu Bard atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syaharin. Berhubung dakwaan 3 wakil Perikatan Nasional PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa. Sekarang baru tahulah. Masuk longkang lah kamu. Berdasarkan laporan polis yang tular di media sosial, pihak Istana Negara telah pun menafikan perkara tersebut dan Cikgu Bard didakwa telah mengeluarkan kenyataan yang tidak tepat berhubung perkara itu. Laporan tersebut turut memberitahu kenyataan yang telah dibuat oleh Cikgu Bard itu disedari menerusi video yang berdurasi 52 saat yang telah tular di aplikasi TikTok pada 22 Januari jam lebih kurang 6 petang di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara di Kuala Lumpur. Nah, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mungkin Cikgu Bard dah lupa sekarang yang ada TikTok, ada Instagram, ada X, ada macam-macam lagi platform yang sekarang kita cakap 20 saat kemudian seluruh dunia dah tahu. Jadi mungkin juga dia ingat Istana Negara tak tengok kot. Jadi sekarang Istana Negara sendiri tengok dan membuat laporan polis. Sehubungan itu, satu laporan polis telah dibuat di Balai Polis Travers di Kuala Lumpur pada Isnin jam 8.35 malam. Saya selaku wakil daripada pihak istana menafikan dakwaan lelaki tersebut, kata wakil daripada Istana Negara itu. Tambahnya lagi, ia merupakan satu kenyataan yang tidak tepat, kata laporan itu. Jelasnya, laporan polis dibuat bagi membolehkan pihak polis mengambil tindakan lanjut berhubung video terbabit. Video tersebut telah tular di aplikasi media sosial sejak ketika itu. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur, iaitu Datuk Alauddin Abdul Majid, ketika dihubungi oleh Sinar Harian mengesahkan laporan polis tersebut. Siasatan berhubung kes ini dijalankan oleh pihak Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman, katanya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya fikir pihak polis tidak boleh berkompromi dengan perkara begini, apalagi mengheret pihak istana ke kancah politik yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan ketidaktentuan sekarang ini. Tiba-tiba diheret-heretnya pihak istana pula. Lepas tu sudah dia keluarkan permohonan maaf kerana dia terkilaf, katanya. Jadi tak boleh lah perkara begini dibiarkan dengan mudah-mudah begitu je. Kenapa? Sebab kalau tidak, selepas ini orang akan mulai sudah buat perkara yang sama. Bila laporan polis dibuat, minta maaf, selesai. Bila polis dibuat, minta maaf, selesai. Mengaku terkilaf, selesai. Nanti semua orang buat macam begitu. Tak boleh lah. Jadi perlu untuk diperhatikan dan diambil tindakan segera. Mesti ada tindakan juga, supaya selepas ini orang tak suka-suka buat kenyataan yang membabitkan pihak istana negara pula tu dengan suka-suka. Jangan cuba-cuba untuk heret-heret pihak istana dengan laporan kenyataan, ucapan yang tak betul, yang tak tepat, yang salah. Itu dah memfitnah. Dah memfitnah. Jangan pula selepas ini tiba-tiba seluruh Malaysia labelkan pula orang-orang di dalam Bersatu, di dalam Perikatan Nasional suka memfitnah. Janganlah kerana nila setitik rasa susu sebelang, tak baik macam tu tau. Okey, apapun yang disahkan adalah pihak istana telah membuat laporan polis terhadap Cikgu Bard yang telah membuat kenyataan tak tepat.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.